Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman yang turut hadir pada malam ini, yang dihormati yang berhormat Datuk Fadilah, yang dimuliakan kepada semua ketua-ketua jabatan, seterusnya pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni kalau ada duit ke mana pun seronok kita pergi. Tapi kalau tak ada duit, duduk di gitar ni pun sudahlah tuan-tuan. Kalau tak ada duit, nak ke mana pun tak seronok. Saya bulan 10 ni ada jemputan ceramah di London. Bulan lepas pun dah pergi dah. Bulan 10 ni jemput lagi. Duk fikir nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi tuan-tuan. Ya, RM1, 1 pound dia orang, RM5 kita. RM5 kita, 1 pound dia orang. Kalau sebut pound, P.Ramlee sebut wow. Ya, 2000 pound. Wow, kata P.Ramlee. Itu nama dia Husin Lempoyang. Tak ada duit nak pergi sana, tak ada duit tak seronok. Akak-akak kalau tak ada duit nak ikut saya naik pergi London, tak seronok. Tak nak lah ustaz, akak duduk kat Kuching udah lah. Kalau rasa-rasa tak nak pergi ke London sebab duit tak ada, mahal sana, ikut saya pergi naik kapal, naik cruise. Seronok kak naik cruise, semayang di atas dek, ramai-ramai semayang di tengah lautan yang luas. Berapa tambangnya ustaz? Kalau paling atas RM5,000. Oh mahalnya ustaz, duit tak ada. Kalau gitu ambil yang bawah, langsung tak nampak laut, nampak dinding kapal je. Kalau rasa nak tengok laut, tebuk je dinding tu. Yang tu RM2,000 je kak. RM2,000 pun tak mampu ustaz. Kalau begitu, kita pergi melawat ke Beijing lah. Baru 1,800. Beijing pun tak ada duit ustaz. Tak ada duit. Kalau begitu kita pergi ke Kuching je lah. Kita pergi ke Kuching je lah, jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kuching pun tak ada duit ustaz. Kalau kita tak ada duit, kita boleh menolak untuk berjalan. Kita boleh menolak daripada melancong. Kita boleh tak pergi. Saya tak ada duit. Tetapi ada satu tempat yang kita tak boleh tolak. Kita mesti pergi. Nama dia ialah mati. Nama dia ialah kubur. Makcik, jomlah mati. Tak nak. Makcik nak hidup lagi. Kalau pergi ke London perlukan duit, pergi ke Semenanjung perlukan duit, pergi ke Beijing perlukan duit, pergi ke kubur, pergi ke mati, dia perlukan pahala, perlukan amalan. Kita tak nak pergi ke London sebab tidak ada wang. Bagaimana kita nak mati kalau tidak ada amalan? Sedangkan pergi ke alam itu adalah satu penghijrahan yang sangat wajib, yang pasti akan berlaku kepada kita. Dan di sana yang dipakai bukan wang. Di sana bukannya duit yang dipakai. Yang dipakai ialah amalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang dipakai di sana ialah amalan yang dipanggil sebagai takwa. Surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadat yang diterima oleh Allah ialah ibadat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ni yang kita takut tuan-tuan, ibadat kita ni tak diterima oleh Allah. Dahlah duit tak bawa, harta tak bawa, kereta tinggal, rumah pun tinggal. Abang-abang gigi palsu pun tinggal bang. Jangan sombong lah, tak ada apa pun dibawa. Handphone pun ditinggal, peti ais pun ditinggal. Semua tinggal.
Banyak yang mengikut ke tanah kubur. Kawan ikut, kekasih ikut, isteri ikut, suami ikut, orang kampung ikut. Lepas tanam, balik. Jarang orang kampung ramai-ramai duduk dalam kubur. Satu kampung tak balik. Tak apa Mat, kita orang tunggu kau. Kami semua dalam kubur ni dah sepakat. Takkan tinggalkan kau dalam kubur seorang-seorang. Kan kita ni asal daripada kampung Pening Lalat. Ini lagu P. Ramlee tuan-tuan. Kita semua sepakat di kampung Hai Pening Lalat. Kalau kita mati, satu kampung hantar, tapi semua balik. Yang tinggal kita seorang. Walaupun masa hidup berjanji setia dengan suami, dengan isteri. Abang, kita sehidup semati tau. I love you till jannah. Till jannah. Bila mati seorang, seorang balik. Jarang ada suami yang teman isteri dalam kubur. Jarang. Kalau dia nak teman pun Tok Imam tak bagi. Tok Imam cakap, Leman, naiklah ke atas. Apa pasal kau duduk di bawah? Kita orang dah janji Imam, sehidup semati Imam. Tak apalah Imam, kambuslah saya sekali Imam. Agak-agak Imam nak kambus ke? Tak. Imam kata, naiklah Leman. Yang mati tetap pergi Leman. Kita yang hidup kena teruskan hidup, kata dia. Naik di atas Leman tu lepas kena pujuk. Terus penggali kubur cakap, Alhamdulillah. Yang mana faham? Tak faham tu tak. Yang nak diterima ialah amalan orang yang bertakwa. Allah terang-terang sebut. Masalah kita bagaimana tuan-tuan Allah nak terima kita kalau kita bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu bila saya tengok mimbar tuan-tuan ni, seronok saya tuan-tuan. Macam-macam mimbar saya pergi. 2 hari lepas saya ceramah satu masjid tuan-tuan. Mimbarnya atas kepala saya. Saya duduk bawah mimbar. Ui, tinggi gila mimbarnya tuan-tuan. Gila pun tak tinggi macam itu. Masya Allah. Ada mimbar yang dibuat daripada batu. Ada mimbar yang dibuat daripada kayu. Ada yang dibuat daripada kayu yang sangat mahal. Tapi sayang, kadang-kadang mimbar ni hanya dipakai hari Jumaat dan sembahyang 2 hari raya. Cuba malam ni saya ceramah atas mimbar. Agak-agak ada kan yang report. Report ke Jais. Ajaran sesat, ceramah atas mimbar kata dia. Padahal harus berceramah di atas mimbar. Memang mimbar ini tempat berceramah. Tetapi sebab jarang buat. Kalau malam ni kita buat atas mimbar, subhanallah, Jatuhkuasa kena surat layang. Pasal guna mimbar ini bukan hari Jumaat lah berada, kata dia. Rasulullah dulu bila berkhutbah, bila berceramah atas mimbar. Sebab itu kita baca dalam banyak hadis Nabi SAW, ada komunikasi antara sahabat dan Rasulullah kita. Ketika Nabi sedang berkhutbah, boleh bercakap. Kenapa? Sebab bukan hari Jumaat. Hari biasa pun Nabi duduk di atas mimbar. Tetapi ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, kita yang jadi makmum yang dengar khutbah ni tidaklah seboleh sewenang-wenangnya bercakap. Tak boleh. Walaupun kita menyuruh orang diam. Ada anak kecil bising, kita suruh dia diam. Hai, diam. Habis pahala Jumaat kita. Walaupun niat kita baik, bising membekak aja, kata dia. Habis pahala. Orang sebelah cakap, habis pahala engkau. Iyalah, pada dia pun dah habis juga. Kalau budak-budak bising, buat isyarat je, diam. Lah. Yang kedua, boleh tak boleh Ustaz kita bercakap ketika imam berkhutbah Jumaat? Boleh. Tengok sebab apa? Sebab apa yang kau nak bercakap? Di atas masjid kita, dalam masjid kita ada lampu yang besar, lampu chandelier. Lampu tu kita nampak dah nak jatuh, dah putus dia punya besi cangkuk dia. Kita duduk di bawah, kita tengok, nak jatuh lampu ni. Masa itu boleh kita bercakap, lari, lampu nak jatuh. Harus.
Bangun orang bawah lampu. Jangan dia diam pula. Tak boleh cakap. Meninggal 4 orang, tuan-tuan. Datang reporter, temu ramah dia. Kenapa pakcik tak tegur lampu nak jatuh? Kan kita tengah khutbah, tak boleh bercakap. Itu bengong nama dia, tuan-tuan. Yang kedua, boleh bercakap kalau ditanya oleh imam yang membaca khutbah. Imam yang berkhutbah bertanya pada makmum. Ditanya, kereta siapa yang bising alarm yang berbunyi? Cuba pergi tengok nombornya. Maka Tuan Bilal pun pergi tengok. Masuk balik dalam masjid. Tuan Imam, peliknya SAB, S334 lah apa semua. Boleh Bilal bercakap sebab dia ditanya oleh imam. Yang ketiga, siapa yang boleh bercakap? Kalau imam sedang berkhutbah, orang yang menegur imam jika imam tertinggal rukun khutbah. Imam belum baca ittaqullah, maka dia pun bangun. Tuan Imam, imam belum baca ittaqullah sebagai rukun khutbah. Maka imam tadi akan bertanya kepada imam yang kedua. Imam 2, betul ke saya belum baca ittaqullah? Imam nombor 2 jawab, saya tidur tak perasan saya. Pecah je imam 2 ni. Orang suruh kau backup, kau tidur pula. Yang keempat, siapa yang boleh bercakap ketika imam berkhutbah? Orang yang menunjukkan jalan. Datang satu orang buta nak masuk dalam masjid, dia tak nampak longkang, maka kita boleh pimpin dia. Pakcik, longkang tu pakcik. Lompat pakcik. Dia pun lompat. Lagi pakcik, lompat. Apek lompat sampai ke dalam mungkin dia. Kalau yang tu rosak lah, tuan-tuan. Apa yang lompat apek pula. Jadi tuan-tuan, orang yang sebegini harus bercakap ketika imam berkhutbah. Tapi lain daripada itu diam. Diam. Walaupun tuan-tuan main kapet, tuan-tuan. Kapet tuan-tuan ni tebal. Tuan-tuan dengar imam baca khutbah, boring. Boring. Silap datang hari ni. Astaghfirullahalazim. Imam boring kata dia. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Sudah tuan-tuan. Maka dia pun boring dengar imam baca khutbah macam tu. Dia ambil jari dia duk main kapet. Dia duk lukis atas kapet, dia padam. Dia lukis lagi, tuan-tuan. Itu pun perbuatan sia-sia. Ketika imam berkhutbah, diam, dengar saja bacaan imam, dengar saja khutbah imam. Satu hari Nabi naik di atas mimbar, Nabi berkhutbah. Bangun seorang laki-laki. Ya Rasulullah, ayun nasi khairun? Siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas aqra'ahum wa atqahum lillahi wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Rasulullah jawab, manusia yang paling baik sekali kata Rasulullah ada 5. Yang pertama, orang yang paling banyak di kalangan kamu yang membaca Al-Quran. Siapa di kalangan mereka yang paling banyak membaca Quran? Mereka adalah orang terbaik. Yang kedua, orang yang di kalangan mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka orang terbaik. Yang ketiga, orang terbaik siapa dia? Orang yang mengajak berbuat kebajikan. Yang keempat, siapa orang terbaik? Yang mencegah kemungkaran. Dan yang kelima, manusia terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menyambung silaturrahim. Tuan-tuan, kita masuk tahun hijrah, kita masuk azam yang baru. Azam kita ialah nak jadi yang terbaik. Kalau kita nak faham yang terbaik, macam-macam pemahaman. Kalau kita tanya kepada artis, awak nak buat apa? Saya nak jadi pelakon terbaik. Tanya pada pemain bola sepak, saya nak menjadi penjaring gol terbaik, diiktiraf oleh Persatuan Bola Sepak Dunia. Ditanya kepada penyanyi, apa yang awak nak buat? Saya nak menjadi penyanyi yang terbaik. Semua terbaik. Tetapi kita balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata ini yang terbaik, dia mengatasi terbaik yang lain. Tuan-tuan, jadilah 5 orang yang Nabi sebut ni.
Yang pertama, siapa yang terbaik? Orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Soalan kita, berapa banyak yang baca Quran? Berapa ramai yang jadikan Quran sebagai teman setia kita? Jauh tuan-tuan. Last makcik baca Quran bila makcik? Makcik last baca Quran tahun, woi lamanya, tahun, nak ingat balik tuan-tuan, tahun 89. Lama masa itu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak adalah baca. Iyalah makcik, nanti makcik meninggal, kita orang ramai-ramai pula baca. Rasulullah suruh kita ni baca sampai Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan balik Al-Quran pada orang lain. Orang terbaik. Ustaz, kenapa orang yang baca Quran dia yang terbaik? Nombor satu, pahala banyak. Al-Quran ni tuan-tuan, tengok saja pun pahala. Itu yang ramai tengok. Masuk ke masjid dia tengok Quran. Tak baca Quran mat. Tengok pun pahala. Astaghfirullahalazim. Kalau tengok pahala, baca lagi pahala bang. Tengok saja pun pahala, membacanya lagilah berpahala. Satu huruf satu pahala, satu huruf satu pahala. Mendengar imam membaca Quran pun pahala. Abang-abang jadi semayang berjemaah, imam baca satu rakaat setengah muka, dengar tu tuan-tuan, dapat pahala. Mendengar pahala imam membaca Quran berbeza pahala dengan orang yang mendengar Al-Quran di luar semayang. Antara dalam semayang, di luar semayang, dua pahala berbeza. Kita pula bila imam baca ayat pendek, yes. Tak percaya, cuba tengok semayang tarawih. Qul huwallah tu bahagi dua. Bayangkan, punya kedekut juta imam kan. Bukan imam sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Makmum di belakang, yes. 9.20 kalau lagi Semenanjung dah selesai. Balik rumah minum kopi dia. Bila dia pergi sembahyang satu masjid panjang pula, silap kata dia tuan-tuan. Apa jenis manusia ni? Kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran, tak apa, bacalah walaupun merangkak-rangkak pun dapat pahala dua. Jangan bila orang kata, mat, bacalah Quran. Saya tak pandai belajar. Awak dalam proses belajar, awak boleh baca walaupun merangkak. Inna a'tayna, dapat pahala. Pasal dalam proses belajar. Jangan cakap pula saya tak lancar Ustaz sebab tu saya tak baca. Salah. Kita dalam proses belajar, bacalah. Cuma guru yang mengajar kena sabar. Inna a'tayna. Menangis pakcik tu. Tak nak baca dah. Garang sangat. Dah balik rumah menangis tuan-tuan. Janganlah garang sangat ustaz tu pun. Sabarlah, awak tenang. Dia baru nak belajar. Sabarlah, kadang-kadang kita ni garang menung tuan-tuan. Yang seterusnya, kenapa menjadi orang yang banyak membaca Al-Quran itu orang yang terbaik? Sebab dia berada di bawah bimbingan Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Siapa yang ada masalah dalam apa benda sekalipun, rujuklah pada Allah dan Rasul. Subhanallah. Ni yang datang malam ni, yang tak datang malam ni, semua ada masalah. Termasuklah yang bercakap. Yang bercakap ni pun ada masalah. Maka jalan nak menyelesaikan masalah tu ke mana pergi dia? Di mana nak ditujunya? Jawapan dia Quran. Dia manual kehidupan kita. Buku manual kehidupan kita. Ada masalah buka, ada masalah buka.
Apa masalah abang-abang sekarang? Apa masalah akak-akak sekarang? Ni adik kita ni, anak kita ni, nama apa? Nama Aiman. Nama apa? Muhammad Arif. Abang-abang yakin ke anak abang-abang akan kekal nama Muhammad Arif sampai dia mati? Saya takut bila dia besar dia akan tukar nama Arafiah. Ini masalah anak-anak kita sekarang. Takut tuan-tuan, lahir nama Kamal, bila besar Kamaliah. Tak pelik tuan-tuan. Takut kita. Lahir-lahir dulu elok nama dia. Ya, Sejat nama dia. Bila besar jadi Sejatiah. Astaghfirullahalazim. Ya benar faham? Faham tak faham sudah. Ini cabaran kita. Cabaran kita ni tuan-tuan, tak tahu anak kita ni kekal lelaki ke kekal perempuan. Anak kita ni boleh tak bela kita bila kita dah tua? Anak kita ni macam mana ustaz? Saya takutlah ustaz, zaman sekarang macam-macam ustaz. Kalau begitu, Quran ada tak bagi jawapan macam mana supaya nak dapat hidayah daripada Allah? Ya, Allah Ta'ala sebut macam mana kita nak dapat hidayah daripada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang boleh mengimarahkan masjid ada 5. Yang beriman pada Allah, yang beriman pada hari kiamat, yang salat, yang bayar zakat, dan orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka ini mendapat hidayah. Maka kata Allah, kalau kita nak dapat hidayah, di mana tempat dia? Masjid. Abang-abang kalau nak anak abang-abang ni kekal dengan hidayah, inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Macam iklan pula. Inilah produk yang betul. Keluar pagi balik malam, Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Lain macam pula jawab salam sekarang tuan-tuan, yang bukan-bukan. Aduh, subhanallah. Inilah produknya, kata dia, produknya pula. Tuan-tuan, inilah tempat dia supaya melatih anak-anak kita ini kekal mendapat hidayah. Kita duk komplain sekarang ustaz, anak saya tak nak bela saya. Anak saya buang saya ustaz. Soalan dia, anak abang pergi masjid tak? Ustaz, anak saya isap dadah ustaz. Pergi masjid tak? Ustaz, anak saya ustaz minum cakorot. Pergi masjid tak? Ustaz, anak saya race motor. Naik apa motosikal dia? Y3 suku. Soalan dia, pergi tak masjid? Jarang-jarang. Kadang-kadang. Sebab itu abang-abang yang dirahmati Allah, kalau kita nak hidayah kekal dengan kita, jom kita jadikan masjid ini rumah kita. Rapat dengan kita. Untuk anak-anak ni apa program dia orang? Untuk remaja apa program dia orang? Kita jawatankuasa kena susun program-program mengikut umur, mengikut kesesuaian. Kita umur jawatankuasa 70, jangan buat program yang 70 pada budak-budak 17 tahun. Tiap-tiap minggu kursus mandi mayat. Mana nak datang budak-budak tu tuan-tuan? Oi, mandi mayat pula, dia pula jadi model menung. Apanya malang nasi aku ni model setiap bulan ni. Kita kena buat satu program yang menjadikan mereka ini seronok dengan masjid. Inilah dia rahmat. Bila sebut Islam itu rahmat, dia bukan hanya pada satu puak, dia bukan pada satu peringkat umur. Kesemuanya rahmat. Subhanallah. Okey ustaz, saya nak tanya ustaz. Saya ni meniaga tak maju-maju. Asal meniaga tutup, asal tutup meniaga. Kenapa saya tak berjaya meniaga ustaz? Ustaz, saya umur 70 dah ustaz, isteri minta cerai. Kenapa abang? Entahlah ustaz, saya pun pening kepala. Nak cerai ke tak cerai ustaz? Ini benda yang saya jumpa setiap hari tuan-tuan. Rumah tangga yang gagal, bisnes yang gagal, kehidupan yang gagal.
Kenapa tak buka Quran? Al-Quran memberi petua bagaimana kita nak berjaya dalam kehidupan. Ada satu ayat, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kalau kita nak berjaya, Allah Ta'ala buat letak syarat nombor 1, sembahyang kamu khusyukkan. Nombor 1, tuan-tuan. Abang-abang nak cari menantu yang solat. Ini tidak. Nak yang mata biru, yang bulu kening bercantum, yang bulu dada penuh. Macam mana? Kalau nak bulu banyak, Sabah banyak bang. Orang hutan bang, satu badan bulu bang. Yang kita nak ialah orang itu solat. Asas dia. Kita kadang-kadang pilih menantu tak solat, pilih isteri tak solat, pilih suami tak solat, kemudian mengadu, rumah tangga saya gagal. Rumah tangga saya gagal, ustaz. Sembahyang subuh tak? Akak sembahyang subuh tak? Kadang-kadang. Suami langsung tidak, ustaz. Habis tu akak berdoa, ya Allah, selamatkanlah rumah tangga aku. Nak selamat apa? Nabi sebut dalam satu hadis, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang nak dipelihara oleh Allah, pastikan dia sembahyang subuh. Orang yang sembahyang subuh berjamaah fi zimmatillah, berada di dalam pemeliharaan Allah. Untung tuan-tuan ahli Masjid At-Taqwa yang tiap-tiap subuh tak pernah miss. Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga rezeki kita, Allah jaga isteri kita, anak kita, suami kita. Akak-akak untung dapat seorang suami yang tiap-tiap pagi sembahyang fardu berjemaah subuh. Untung kak. Akak cuma sediakan jubah dia, kain pelekat dia, singlet dia, kopiah dia, letak atas katil. Habis dia mandi, dia sarung, dia pakai ke masjid. Akak dapat pahala. Tiap-tiap pagi tak pernah miss. Cuba akak ikut dia sekali-sekala. Senyap-senyap dari belakang. Jalan ke masjid, ke kiri. Suami kita belok ke kanan. Hai. Rupanya ada rumah janda belah kanan. Oh, orang Perak sebut nampak benar nipunya. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak supaya Allah jaga bisnes tuan-tuan, subuh jangan tinggal. Allah jamin, Nabi jamin. Siapa jaminan yang lebih baik daripada Allah dan Rasulnya? Kalau tuan-tuan nak bergaduh dengan orang, tanya orang tu dulu, subuh di mana? Saya tak sembahyang subuh. Eloklah kita bergaduh, sebab Allah tak jaga engkau. Tapi kalau kita tanya, awak subuh di mana? Tiap-tiap pagi Masjid At-Taqwa. Assalamualaikum. Baliklah tuan-tuan, kita tak akan menang dengan dia tuan-tuan. Sebab Nabi sebut Allah jaga dia. Kalau tuan-tuan difitnah, kalau tuan-tuan dinista, kalau tuan-tuan dituduh, kalau tuan-tuan diumpat, relax brother, relax. Tuan-tuan hanya perlu datang sembahyang subuh, tuan-tuan berdoalah, lain-lain serah pada Allah. Sebab tu saya tak berani cari pasal dengan orang yang sembahyang subuh berjamaah. Saya lagi suka abang-abang, akak-akak ni yang datang malam ni, berapa ribu orang datang sampai keluar. Kalau kita jamu makan malam ni tuan-tuan, tak mampu kita. Nak buat kenduri, jamu jemaah datang, Allah saya tak ada duit ustaz, tak ada duit. Akak-akak kalau tak boleh menjamu orang yang datang sembahyang maghrib dengan isyak kuliah maghrib, akak jamulah orang yang datang selepas sembahyang subuh. Orang yang sembahyang subuh berapa ramai? 5 orang je, insya-Allah jimat. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Kalau maghrib tak mampu kita, tapi subuh insya-Allah ustaz kata dia. Baik, yang keempat, kenapa yang bila kita ini membaca Al-Quran kita jadi orang terbaik? Sebab Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a
liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Subhanallah, cantiknya tuan-tuan. Ayat ini saya bacakan pada satu budak universiti yang mengambil jurusan sains. Saya tanya dekat dia, akak orang sains, belajar sains, nak jadi doktor sekarang ni, duk kaji tentang tumbuh-tumbuhan, kaji tentang binatang-binatang, macam-macam benda dia kaji. Dia datang buat research tentang saya, tuan-tuan. Saya kata, saya pun sains juga ke? Saya tanya dia. Saya tanya dekat dia, akak, antara sains dengan Quran, mana akak percaya? Dia kata, dua-dua percaya. Kalau sains itu fakta dia bertentangan dengan Quran, kau nak ambil Quran atau nak ambil sains? Saya cakap sains dan Al-Quran dua-dua ada. Dan Al-Quran itu sendiri pun banyak ayat sains di dalam dia. Dan apa yang terdapat dalam Quran tak akan pernah silap, tak akan pernah salah. Tapi kadang-kadang sains salah fakta dia jika dia bercanggah dengan Quran. Dia tanya pada saya, Ustaz, apa dia fakta sains yang Ustaz kata salah? Saya jawab, banyak. Ada teori yang salah, baru teori, nama dia teori Darwin, yang mengatakan bahawa manusia daripada monyet, dari buruk. Itu teori, bukan fakta. Benda tu dah confirm salah, teori tu dia tolak. Yang kedua, saya cakap kajian yang mengatakan air hujan itu ada asid, hujan itu berbahaya, ada asid, bercanggah dengan Quran kah? Allah sebut dalam Quran hujan itu adalah ubat kepada kamu. Sains cakap hujan adalah asid berbahaya. Ayat Al-Anfal 11 Allah Ta'ala kata apa? Ingat ketika Allah jadikan kamu mengantuk, suatu nikmat aman pada kamu. Rupanya tuan-tuan, mengantuk ni satu nikmat aman Allah bagi pada kita. Nikmat. Sebab tu saya tak marah tuan-tuan dalam ramai-ramai ni. Tuan-tuan tertidur mengantuk, saya tak marah. Tu nikmat. Dapat pula tiang cantiknya. Oh, lupa lah, lelek. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Orang dah balik, dia seorang tidur dalam masjid. Jangan marah dia, dia sedang didapati nikmat pada dia. Yang kedua, saya tak marah orang yang tidur waktu saya ceramah. Itu apa tanda? Tandanya saya tak pandai berceramah. Kalaulah saya pandai, insya-Allah tak ada masa dia untuk tidur. Kalau saya ceramah dia tidur, bukan salah dia, salah saya. Banyak sangat di belakang, banyak sangat ya di belakang. Ya, 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 dekat 600 kali sepanjang sejam kuliah maghrib. Ya, ya, Arab. Ya, memang tidur. Bukan orang sini lah ni, di Afrika ni tuan-tuan. Marah saya tak balik Semenanjung kan. Yang kedua, nikmat tidur. Tidur itu nikmat besar kata Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Jatuh kerehatan. Nikmat kalau tuan-tuan boleh tidur, tidurlah tuan-tuan. Dengan tidur kencing manis terkawal. Ni depan kita ni doktor ni tuan-tuan, dia tahu lah. Dengan orang yang tak cukup tidur, kencing manis tak terkawal, stres dia tak terkawal, jantung dia pun masalah, darah tinggi dia pun bermasalah. Sebab tu kita memerlukan tidur yang mencukupi. Dengan tidur yang mencukupi, Allah lapang hidup tuan-tuan. Tidur yang berkualiti lapang hidup kita. Allah Ta'ala bagi kita tidur itu merupakan suatu nikmat. Yang ketiga, cuba panjangkan sikit tidur ni kepada benda yang lain. Selain daripada benda yang dipanggil tidur, ada tak perkara yang macam tidur? Ada. Nama dia ialah bius. Itulah ayat bius. Dijadikan kamu tidur dengan sebab bius itu nikmat pada kamu. Dengan sebab kita nak dioperate, doktor bius kita, maka doktor pun senang buat kerja, kita pun relax. Bayangkan kalau tak dicipta ubat bius, dia tebuk kepala pula. Agak-agak macam mana yang kena tebuk tu? Sakit. Boleh diam tak?
Doktor cakap boleh diam tak? Sakit-sakit tahulah, diamlah. Dengan sebab bios, doktor senang buat kerja, kita pun senang sedar-sedar atas katil dalam wad. Bayangkan tuan-tuan punya hebatnya Quran. Dia dah cerita dah kepada kita. Barulah turun ayat yang 2. Dan ingat, Allah Ta'ala turunkan hujan itu untuk membersihkan kamu. Liyutahhirakum bih. Saya kata kepada anak tadi, wahai anak muda, kamu kaji hujan, macam mana hujan itu boleh membersihkan tubuh manusia. Ambil air hujan, bagaimana mengesan penyakit dalam badan, membuang asid dalam badan, membuang benda yang tak elok dalam badan. Kata Allah, hujan boleh buat. Liyutahhirakum bih, supaya kamu jadi bersih. Yang kedua, wa yudhhiba ankum rijzas syaitan. Air hujan ini menghilangkan gangguan syaitan. Kita hari ini bila nak hilangkan gangguan setan, ambil paku. Ambil paku, kemudian letakkan di celah jari kaki. Kemudian dikepitkan jari itu. Sakit tak? Yang tak masuk hantu pun sakit. Tak percaya, balikkan, cuba buat dekat isteri. Leha, mai kejap. Ambil paku, letak celah kaki dia, picit. Cakap, dari mana? Aduh, memang sakit tuan-tuan. Besi tu. Isteri tu pula banyak angin, gauk pula, tuan-tuan cupit. Aduh, sakit. Cakap, dari mana? Si Munjan. Sudah. Si Munjan mana pula? Bila sebut si Munjan je, bomoh tadi akan tanya pula, siapa tuan engkau? Tak tahu. Yang dia panjang tak tahu tu sebab sakit. Aduh. Maka pada masa itu dia nak keluarkan sakit dia supaya suami dia stopkan paku tadi. Dia sebut sajalah nama siapa pun, janji paku tu cabut. Cakap, siapa tuan engkau? Ustaz Kazim. Padahal ubat membuang gangguan syaitan, kata Allah, cukup mudah, nama dia air hujan. Kadah air hujan, bagi dia mandi, campur dengan limau, bagi mandi, hilang gangguan syaitan. Yang ketiga, waliyarbita ala qulubikum. Ni nak melembutkan hati, datangnya daripada air hujan. Saya kata, akak cuba buat satu benda yang ambil air hujan, jadikan satu benda yang melembutkan hati, yang menjadikan hati ni lembut dengan air hujan. Sama ada buat minuman ke, buat ais krim ke, terpulanglah daripada air hujan. Yang keempat, waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Kata Allah, air hujan ini meneguhkan kedudukan kamu. Ramai di sini ni yang sakit gout, ramai yang sakit saraf, ramai yang sakit sendi, ramai yang sakit Parkinson, ramai yang sakit lutut. Apa kata tuan-tuan buat terapi air hujan? Ambil air hujan, letakkan dalam baldi, campurkan dengan ais batu, rendam. Allah terang-terang sebut. Masalah kita berapa ramai orang Islam tuan-tuan yang nak ambil daripada air hujan ini sebagai ubat. Kita percaya cakap orang, air hujan asid, nanti kau mati, nanti kereta kau luntur catnya, nanti kau luntur kepala kau. Padahal dulu-dulu waktu kita main kecil-kecil besar Aiman ni tuan-tuan, hujanlah kita main seronok, melompat-lompat main bola. Tengah padang tu main bola. Masa itulah tackle dari belakang. Mana ada kad merah masa itu, referee tak ada tuan. Sekarang bila hujan, anak-anak semua lari dalam bilik main game. Bila badan nak lasak, bila badan nak kuat. Saya cakap macam ini sebab apa tuan-tuan? Sebab negara-negara yang mengambil daripada Quran, negara itu sekarang menguasai dunia. Mereka jadi negara terbaik. Dalam bidang ekonomi, mereka ambil ekonomi Quran, mereka pegang ekonomi. Dalam bidang sains dan teknologi, mereka pegang apa yang Quran cakap, mereka kawal sains dan teknologi. Allah sebut tentang industri langit.
Alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surah Luqman. Hari ni Jepun dah ambil, China dah ambil, Amerika dah ambil teknologi langit. Kemudahan yang Allah bagi pada langit. Banyak tuan-tuan kemudahan daripada langit. Jangan tuan-tuan nampak kemudahan daripada langit hanya handphone. Hari ni orang nak naik kereta pun daripada teknologi langit. Nama dia Grab. Siapa yang kontrol Grab? Siapa yang ambil untung daripada Grab? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh kuasai langit, tuan-tuan akan jadi orang hebat. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo menguasai bola sepak dengan gaji beratus juta setahun. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United, Chelsea, syarikat yang paling kaya dalam dunia main bola. Sebab teknologi langit. Mereka main bola di England, main bola di Spanyol. Seluruh dunia tengok mereka main. Tengok daripada mana? Teknologi satelit. Bayar beratus juta, akhirnya mereka jadi kaya. Inilah dia tuan-tuan, teknologi langit. Kita asyik duk bergaduh sama-sama kita, orang lain dah buat. Jepun dah buat kereta tanpa bas, tanpa driver. Singapura dah melancarkan bas tanpa pemandu. Semua teknologi langit. Tak timbul lagi masalah driver teksi nak dirompak. Tak timbul lagi masalah driver tertidur waktu memandu. Dah tak ada driver dah bas dia orang. Bayangkan kalau kita di sini driver bas tak ada. Kita tahan bas, bas berhenti, driver tak ada. Turun balik makcik tu. Kenapa makcik turun? Hantu raya. Berjalan sendiri bas, kata dia. Ini bukan hantu raya makcik. Inilah teknologi Quran. Saya nak cerita bahawa Al-Quran itu sangat hebat. Siapa yang ambil dia akan menjadi bangsa terbaik, tuan-tuan. Bukan setakat akhlak terbaik. Kemajuan, teknologi, ekonomi, politik. Sebab tu sekarang ini tuan-tuan, kalau nak jadi yang terbaik, balik kepada Quran. Umat Islam akan jadi umat yang terbaik. Yang kedua, siapa dia umat yang terbaik? Kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu. Nombor dua, manusia yang terbaik ialah siapa yang paling bertakwa. Allahu Akbar kabira, tuan-tuan. Takwa ni dia letak di mana? Walibasut taqwa zalika khair. Di mana benar-benarnya letak takwa ni, tuan-tuan? Mana letak dia? Kita ambil tiga lah. Manusia yang pasti mendapat pahala, istaujabat, yang wajib atasnya mendapat as-sawab, mendapat pahala, ada tiga. Tiga ni salah satu daripada ciri orang bertakwa. Pertama, khuluqun. Orang bertakwa adalah orang yang berakhlak. Nombor satu, takwa ni bukan letak pada songkok, bukan letak pada serban saja. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan adalah orang bertakwa sebab saya pakai serban 24 jam, ada tak bangsa dalam dunia ni yang tak Islam tapi pakai serban? Lagi alim dia orang, tuan-tuan. Mana pernah buka main hoki pun dengan serban, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk klaim bahawa tuan-tuan ni paling takwa pula. Baca berita pun dengan serban dia. Tak pernah tinggal baca berita. 35 tahun begini baca berita dia. Tuan-tuan kena faham. Letaknya takwa tu banyak ciri dia. Nombor satu kata Rasulullah, khuluqun, orang yang berakhlak. Ni akak-akak dapat suami yang berakhlak, alhamdulillah. Ada yang hantar mesej pada saya, Ustaz, akak selepas bertemu jodoh dengan suami akak, langsung dia tak bawa akak ke mana-mana, Ustaz, di rumah aja. Saya kata betul lah tu. Kalau dah jodoh tak ke mana, betul lah tu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Kan dah cakap kalau jodoh tak ke mana. Memang lepas bertemu jodoh tak ke mana, duduk rumah, kan? Allah.
Akak-akak cuba ingat waktu bujang-bujang dulu apa dapat? Waktu bujang belum kahwin apa dapat? Lepas kahwin apa dapat? Antara yang benda yang isteri dapat lepas kahwin daripada suami dia apa? Kentut. Tiap-tiap hari bau kentut suami. Aku waktu anak dara dulu bau kentut aku tak bau. Tapi bila kahwin ni suami nak kentut di depan berlari ke dapur. Sebab isteri dia di dapur. Panjang pula kentut dia tuan-tuan. Di mana akhlak kita? Sebab itu Rasulullah cakap, kalau nak kira baik, bukan ramai-ramai macam ini. Saya boleh kontrol baik saya depan Datuk Rahman. Saya boleh kontrol baik saya depan YB Fadilah. Tapi nak tengok baik tak baik saya depan isteri. Isteri tahu kita baik atau tak baik. Sebab tu Rasulullah kata lelaki yang paling baik ialah lelaki yang paling baik pada isteri dia. Khiyarukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, yang paling baik pada isterinya. Akhlak. Nombor 2. Akhlak itu letak di mana? Akhlak letak pada perkataan. Orang yang bertakwa, ciri-ciri dia letak pada ketakwaan. Dia tak cakap bohong. Dia tak cakap bohong. Dia tak ngumpat. Dia tak memfitnah. Bahasa sekarang dia tak membawang. Takwa apa kita kalau membawang aja? Tengok aja Bilal membawang. Tengok dengar aja Bilal azan kita kutuk Bilal. Takwa apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita yang ambil wuduk berhenti. Kita ngumpat Bilal. Dah tak ada orang lain kena azan. Asyik dia menyampah aku. Buat apa ngata pada dia? Biarlah dia azan. Duduk dalam saf. Imam jadi imam. Dalam saf kita ngumpat tu imam. Itu perasan macam Mekah tu. Menyampah aku. Kau tak berakhlak. Berapa ramai orang yang ucapkan terima kasih pada imam. Dia jadi imam kita 20 tahun. Dengan sebab dia jadi imam, kita dapat pahala 27 kali ganda. Habis sembahyang, apa salahnya imam? Terima kasih imam. Kenapa? Imam jadi imam pada kita orang. Kita dapat 27 kali ganda imam. Terima kasih imam. Ada tak tuan-tuan ucap terima kasih pada Tok Imam sebab 27 kali ganda? Salam pun tidak. Ajak tumbuk lagi dah. Nampak? Kesian kot Tok Imam tu tuan-tuan. Sebab itu akhlak letak di mana? Kata-kata qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Lepas ni tuan-tuan sempena dengan hijrah ni, tak nak lagi lah cakap besar, tak nak lagi sombong, tak nak lagi ngumpat, tak nak lagi fitnah. Yang ketiga, akhlak letak di mana? Raut wajah. Raut wajah yang senyum, yang manis. Tak mau lagi tuan-tuan duduk dalam masjid muka masam. Apa faedah masa? Yang meniaga sini cuba senyum. Ini dah meniaga rambutan, dokong, duku, langsat, masam. Kenapa masam makcik? Dah langsat tu masam, saya masam lah. Mana orang nak datang makcik? Oi, cuba senyum sikit makcik. Orang tanya tu jawab elok-elok. Berapa ringgit sekilo rambutan ni makcik? Sekilo 3 ringgit. Jawab elok-elok. Senyum ni. Ini orang tanya berapa ringgit sekilo makcik rambutan? Engkau buta, tak nampak tulis. Sia-sia aku tulis. Langsung tak nampak. Imam senyum, pemimpin senyum, ustaz senyum. Sebab tu saya ceramah tuan-tuan, saya senyum pada orang. Boleh saya serius. Islam mengajar kita. Nangis budak ni tuan-tuan. Ayah takut nak balik. Yang tak boleh senyum bila baca khutbah. Dengan tu imam tu buat senyum pula. Marilah kita bertakwa. Allah. Lain pula aku tengok tu imam tu. Waktu khutbah janganlah imam tu senyum. Serius lah, ceramah tak apa. Ini waktu khutbah pun senyum. Oh, wara tuan-tuan. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Engkau bermanis muka pada orang kau dapat pahala.
Yang kelima, apa dia akhlak? Khuluqun, pakaian. Pastikan pakaian cantik, segak, wangi, handsome. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Berakhlak, wangi baju ni. Ini kita duduk sebelah dia, duduk pukul. Duduk tutup lubang hidung bila duduk sebelah dia. Busuk menangkap kepala. Dah berapa hari tak basuh baju? Berapa hari tak basuh baju Melayu? Aduh, Allah, ada jenis macam itu. Dia kata dia zuhud, jubah dia dah sebulan tak basuh. Kalau dia rendam dalam parit telaga mati ikat. Cubalah elok-elok pakaian. Yang keenam, apa dia akhlak? Tingkah laku, sopan, gaya. Ini ciri orang yang bertakwa. Sebab tu orang bertakwa, tuan-tuan, cara dia duduk, cara dia berjalan, cara dia memandu. Kita kata kita bertakwa, pergi masjid pakai kain pelekat, naik motosikal. Diselaknya kain pelekat tu atas pada lutut, separuh paha. Begini pergi masjid. Hei Tuan Haji, nampak paha tu? Aircon. Aduh, uhara betul. Yang kedua, Nabi kata apa? Yang wajib dapat pahala? Wara'. Orang yang wara'an. Wara'. Apa dia wara'? Mengelakkan berbuat dosa. Keluar daripada dosa. Jangan suka pada dosa. Jangan minat pada benda dosa. Jangan campur dengan benda dosa. Tu nama dia wara'. Orang kita faham wara' tu berjalan tunduk ke bawah. Oi, dia wara'. Tak pernah tengok angkat kepala, tak pernah dia wara'. Satu hari dia berjalan, tuan-tuan, berlagu dengan tiang. Aduh, Tuan Haji tak nampak ke tiang? Saya wara'. Itu bukan wara', tu bengong nama dia. Dan kau bawa motor, kau tengoklah depan. Melainkan kalau tak dapat dielak, terpaksa. Macam saya naik kapal terbang. Hari ni tak apa, naik mas laki-laki. Ada kapal terbang tu, Allah. Aduh, dia pakainya kain terbelah sampai ke paha dia. Saya pula duduk hujung sekali pula tempat laluan, dia ada tolak troli tu. Aduh, sekejap depan, kejap belakang, kejap depan. Tak tengok rasa membazir pula. Allah, malang nasi aku. Dah tak boleh tengok, tuan-tuan, saya berbuat tidur lah, tidur. Bila saya tidur, berbuat tidur, malah aku tengok aku tidur. Dia datang pula. Datuk, boleh ambil gambar tak? Boleh. Pantang. Nampak benar nipu, tuan-tuan. Jadi lepas ni kita warok lah. Mana benda dosa-dosa tu tak nak. Nak tengok tali besen, ada benda tak elok, tukar channel lain. Senang, tuan-tuan. Kita kadang-kadang aduh dengan anak, dengan cucu pula, Allah, aduh, buka je National Geographic. Baru ni saya buka cerita orang hutan, relax, tuan-tuan. Boring tengok. Tak apalah, daripada mata kita tak rosak. Tengok orang hutan, depa bagi minum susu lah, buat orang hutan tangan kudung lah apa, tengok tak ada apa. Duk tengok drama pun kita dah tahu dah, drama ni last sekali kahwin. Buat apa tu tengok lagi? Cerita Hindustan last sekali Inspektor Sahab sampai. Tuan-tuan tengok Hindustan, last sekali mesti Inspektor Sahab sampai. Naik jeep datang, bawa tongkat lagi. Haram jadi zindagi tuan-tuan nampak, last semua. Dah mati semua orang jahat, baru polis sampai. Ini cerita Hindustan. Buat apa tuan-tuan tengok lagi? Baik kita tengok benda yang dapat manfaat pada kita, National Geographic ke, Animal Planet ke, Science ke, bagi bagus tuan-tuan. Jaga mata. Supalah ni warak. Kalau ceramah saya malam ni ngumpat, pergi balik. Buat apa tuan-tuan duduk dalam majlis ni? Kalau saya, mulut saya ni mengata pada orang, maki orang. Tuan-tuan kena jadi warak. Kalau saya ni memaki orang balik. Ni majlis ilmu. Bukan majlis nak dapat dosa dengan mengata pada orang, mengumpat pada orang. Inilah warak tangan.
Benda yang bukan hak kita, buat apa pegang? Benda yang bukan hak kita, kenapa kita nak ambil? Ni takwa. Isteri orang, buat apa pegang? Mengorak isteri orang, raba isteri orang. Kemudian datang jumpa saya, mata lebam. Saya tanya, kenapa lebam? Kena pukul. Kenapa? Saya ngorak isteri dia. Lah, betul? Dia marah, kena belasah. Yang abang kata pun siapa? Salah siapa? Yang abang ngorak dia buat apa? Isteri abang ada tak? Ada. Kenapa tak ngorak isteri abang? Tak ada siapa nak pukul. Abang-abang cuba ngorak isteri abang. Hantar mesej pada dia. Hai, buat apa tu? Isteri jawab dengan ceramah lah, bodoh. Astagfirullahaladzim. Tak romantik langsung akak ni. Baik ngorak isteri kita, dapat pahala apa? Hello sayang, buat apa tu? Dengan ceramah lah. Dah. Buat kat mana? Abang kat depan sekali. Kan seronok. Nanti balik kan kita makan mi kolok tau. Alright. Ini kita pergi hantar mesej pada orang yang bukan isteri kita. Kan cari pasal. Jari kita sendiri tuan-tuan yang buat benda yang salah. Kalaulah kita warak, kita tak rasuah, kita tak ambil benda yang haram, kita tak pukul orang, siapa nak cari pasal dengan kita? Sebab itu disuruh kita jadi warak. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Kaki ni jangan duk melangkah tempat haram. Kita melangkah tempat haram, bila jadi masalah kita salahkan orang. Kalaulah daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita pegang cakap Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamat. Yang ketiga, apa dia benda yang mewajibkan kita ni dapat pahala dan syurga? Hilmun, tenang, sabar, relax. Nama dia Hilmun, Halim. Ada orang datang rumah saya tuan-tuan, dia bawa botol. Dalam botol tu ada cuka, asid cuka getah. Dia datang nak simbah muka saya. Keluar dalam surat khabar, orang nak bunuh Ustaz Kazim. Datang, polis datang, semua datang. Bayangkan tuan-tuan, orang datang nak simbah muka. Ada orang tuan-tuan yang nak bersalam dengan saya, dia ambil pisau belit, pisau nipis tu, pisau belit tu, dia potong dua, dia lekatkan, dia letakkan di celah-celah jari dia. Dia nak bersalam dengan saya. Bila salam dia nak toreh tangan saya ni. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni glamour ke? Yang menyampah pun banyak. Bayang kalau saya salam dengan dia, tap terbelah tangan. Aduh. Habis itu macam mana Ustaz selamat? Allah jaga. Bila dia nak salam, terjatuh pisau belit ni. Allah jaga, alhamdulillah. Sebab tu malam ni saya tak nak salam dengan tuan-tuan. Tak, pisau apa pula tuan-tuan letak ni, saya pun tak tahu tuan-tuan ni. Kali harap ni. Macam-macam manusia ni tuan-tuan. Oi, apa yang saya buat? Hilmun. Bila orang tangkap dia, nak pukul dia, ada pisau belit, sabar. Ambil pisau belit tu. Biarlah dia balik. Bukannya susah. Saya pergi ceramah di Singapura tuan-tuan, muka dia ni separuh tattoo. Badan ni tattoo, muka pun tattoo. Ini Samsung. Bukan Samsung kamu dusun ni. Kamu dusun tak ada Samsung macam ni. Gila budak macam yang Gusti tuan-tuan mati tu. Begini dia. Ustaz, saya nak tobat Ustaz. Bagilah, alhamdulillah. Jangan kita cakap pula nak tobat apa, muka macam ni. Insaf tak ada makna. Jangan cakap macam itu. Boleh tak kita jadi orang yang menyabarkan orang lain, yang menenangkan orang lain, yang mensabarkan orang lain? Kita sabar, akak-akak bila ada kematian sabar. Sabar. Wa basyiris sabirin. Ini asal mati suami pingsan. Abang pingsan. Sedar pada pingsan, abang pingsan balik. Boleh tak sabar? Dia bukan milik kita, dia milik Allah. Allah ambil balik. Sabar. Sampai ganggu tu imam nak kapan mayat. Abang, siapa nak jaga saya bang? Abang. Lalu tu imam cakap, saya ada.
Bukan imam sini lah ya. Ni di Afrika ni minta. Gatal betul imam ni. Kalaulah kita paling bertakwa tuan-tuan, kita ambil 3 je. Hulukun, wara'un, hilmun. Alhamdulillah, kita orang terbaik. Yang ketiga, wa amuruhum bil ma'ruf. Siapa orang terbaik? Orang terbaik ialah orang yang mengajak orang berbuat baik. Sebab tu malam ni Dewan Bandar Raya Kuching buat ceramah. Tiap tahun, asal ulang tahun dia ceramah. Asal ceramah ulang tahun. Allahu Akbar. Ni nama dia mengajak orang berbuat baik. Ada tak di kalangan kita ni tuan-tuan orang yang macam ni? Tak pernah jemu. Mengajak orang berbuat baik, yang paling ringan apa dia? Jom ke masjid. Jom. Tuan Haji, malam ni ada ceramah. Jom ke masjid. Dapat pahala dah. Saya tak pandai bercakap ustaz. Susah ke sebut jom ke masjid? Susah nak cakap ustaz. Kelu lidah saya ustaz. Kalau gitu letak aja poster dalam peti surat dia. Ceramah perdana, kuliah maghrib. Letak aja. Itu pun dapat pahala. Bayangkan kalau tuan-tuan pula jadi ustaz kita, tuan guru kita ni, mengajak orang jadi baik. Mudah-mudahan jadi terbaik. Ustaz, saya tak boleh jadi penceramah ustaz. Saya tak boleh jadi guru ustaz. Jadi pembantu dia cukup lah. Ustaz, malam ni saya bawa ustaz. Malam ni ustaz kuliah di mana? Masjid At-Taqwa. Tak apa, saya bawa ustaz naik kereta saya. Alhamdulillah, kata ustaz. Ambil, jemput, hantar balik ke rumah. Bila ustaz turun, RM10. Dia minyak. Kesian betul tuan-tuan. Wa amuruhum bil ma'ruf. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam mana? Salah satunya tuan-tuan ialah orang yang jadi penganjur. Tadi kita sebut Dewan Bandar Raya, tadi kita sebut menteri kita. Penganjur, menyokong saja pun dapat pahala. Di antaranya tuan-tuan yang tuan-tuan kena ingat, bila kita bawa ulama datang tempat kita, bila kita bawa tuan-tuan guru datang tempat kita, mereka mengajar Quran, mengajar hadis, yang datang beribu-ribu orang, beratus-ratus orang, malaikat memayungi dengan payungan rahmat. Malaikat mendoakan pada kita yang hadir. Dengan sebab mereka ni datang ke negeri tuan-tuan, tak kiralah dari mana pun, Allah pelihara tuan-tuan. Yang ni yang orang kadang-kadang tak nampak keberkatan di sebalik majlis ilmu. Kadang-kadang kita nampak konsert. Betul, konsert seronok. Tapi sampai bila? Habis konsert habis. Masa seronok, we want more, we want more. Tak balik penyanyi tu. Elok nak habis je, we want more. Patah balik. Nak lagi tuan-tuan. Balik ke rumah letih. We want more, we want more. Tetapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa tenang. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu di masjid ni daripada maghrib 6.30 tadi dah duduk dah. Sampai sekarang dekat pukul 10. Dah 4 jam. 3 jam. Relax. Dah lah sempit. Yang dapat tiang tak apa. Ni yang tak ada tiang ni. Ni tengok datuk tengah, ustaz tengah ni. Pinggang lenguh tau. Dari 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 3 jam. Tak terasa pun duduk. Terasa tak? Memang tak terasa sebab tuan-tuan tak cakap. Yang terasa saya. La ilaha illallah. Kenapa tak terasa? Malaikat menaungi dengan rahmat. Balik saat lagi malaikat menaungi dengan rahmat. Saya ni kalau abang-abang ni tak terasa, saya tak heran. Kain pelikat, baju Melayu, seluar dalam pun tak pakai. Tapi kalau orang perempuan tak terasa macam, cuba tengok daripada pukul 6.30 tak buka lagi telekung. Panas tu. Tapi kenapa mereka tak rasa panas? Malaikat memayungi dengan rahmat.
Dengan sebab malaikat turun ke negeri tuan-tuan, berkati tuan-tuan dengan doa, Allah jaga. Sebab tu saya seronok malam ni Datuk Dr. Abdul Rahman datang, supaya Allah bagi kekuatan pada dia, keberanian kepada dia, kesanggupan pada dia, menaungi, membantu majlis-majlis ilmu yang terdapat di negeri Sarawak. Mudah-mudahan bila majlis ilmu dia banyak, kedatangan ulama-ulama ni dia bawa kebaikan, seluruh negeri Sarawak akan dapat kebaikan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Allah sebut wa amuruhum bil ma'ruf. Jangan tuan-tuan cakap majlis ilmu ni tak ada faedah. Jangan tuan-tuan cakap. Di sinilah malaikat mendoakan tuan-tuan. Di sinilah malaikat-malaikat rahmat memayungi kita. Bayangkan kalau macam ni setiap malam, setiap tempat ada macam ni, malaikat tak berganjak daripada bumi ke nyalang ni tuan-tuan. Dengan sebab apa? Majlis ilmu. Yang keempat, siapa manusia terbaik? Yang mencegah kemungkaran. Yang mencegah kemungkaran pada diri dia, keluarga dia, masyarakat dia. Dan yang kelima, manusia yang terbaik ialah yang sambung silaturahim. Tuan-tuan, kita ni duduk dalam masjid ni, ada yang tak bercakap. Kebetulan duduk dalam masjid sebelah menyebelah lah pula. Aduh, tak bercakap, tiba-tiba duduk sebelah kebetulan. Hulurkan tangan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'al hijrah, ma'al hijrah. Sambung silaturahim terbaik. Ini tidak dua-dua masam, dia menjeling. Datang juga biawak ni, biawak dia belasah tuan-tuan. Apa makna kita duduk dalam masjid tak bercakap? Orang dah hulurkan tangan sambut. Hulurkan tanganku kawan, aku takut tenggelam. Janganlah masam muka. Dah, kita sama Islam, bersaudara. Kita tak jadi orang terbaik dengan sebab kita bermusuh, tak bercakap, bermasam muka. Allah benci, malaikat lari daripada orang yang bermasam, tak bertegur. Bukan salah saya ustaz, dia yang mula dulu. Kalau dia yang mula dulu, awaklah hulurkan tangan dulu, sambung silaturahim. Apa pula saya pula? Dia yang mula dulu, dia yang salah. Betul lah dia salah. Allah tak tengok siapa yang salah. Allah nak tengok siapa yang mula-mula hulurkan tangan. Allah ampun dosa engkau. Baik, mudah-mudahan mukaddimah tadi memberi manfaat pada tuan-tuan. Biar betul mukaddimah. Mukaddimah isinya macam mana ustaz? Pukul 12 baru habis tuan-tuan. Bukan senang nak datang. Saya last datang masjid ni 2012, 7 tahun lepas. Jadi nak jemput balik 7 tahun akan datang ni tuan-tuan. Baik saya belasah sampai jam 12. Ya tak ya pun lagi 7 tahun. Yang terakhir tuan-tuan, rahmah. Kita bincangkan rahmah. Senang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita dengar orang bagi salam. Warahmatullah. Satu. Nanti kalau ada orang meninggal, dia telah kembali ke rahmatullah. Selalu kita dengar. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Selalu kita dengar. Tambah-tambah kalau ustaz tu pula cakap, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebutlah amin. Seorang dia sebut amin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah rahmat pada kita. Amin. Baru saya nak masuk tajuk. Rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Apa dia kasih sayang Allah? Pertama, doa mustajab. Minta Allah bagi. Tak payah tadah tangan, Allah bagi. Rahmat tu terdetik saja.
terdetik dalam hati je, ya Allah, kalaulah dapat buah durian. Petang tu jiran hantar, Assalamualaikum, nak hantar durian. Allah, rahmat. Doa ni macam-macam tuan-tuan. Doa minta tak semestinya tadah tangan. Ni doa juga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada doa tangan macam ini. Ni pun doa juga. Ustaz, doa macam inilah. Tak, kadang-kadang macam ni. Sebab tu kita kalau tak mau, ini. Tuan-tuan kalau tak mau macam mana? Aku bunuh kau. Tak mau. Nampak? Ada kita sebut, aku bunuh kau. Tak mau. Lagi dia bunuh, tuan-tuan. Kan kita makan nasi waktu kenduri, kita dah makan, orang sebelah nak tambah. Orang sebelah cakap, zid, zid. Oh, harap, zid. La. Nampak? Tambah. Tambah lagi, tu Haji. Tambah lagi. Tak nak. Ada dah kita sebut, tak nak. Satu periuk dia tambah, tuan-tuan. Sebab ada orang cakap doa macam ni tak betul. Lah, ini cara. Ya Allah, kami tak mau, ya Allah. Itulah. Kadang-kadang tangan tak ada. Dalam hati. Saya duduk di belakang, driver saya depan, PA saya depan, hujan. Nak pergi ceramah tu hujan. Saya baca satu doa. Saya kata, Din, kita baca doa. Tadah tangan. Yang tak tadah siapa? Driver. Kalau dia pun amin. Tiga Al-Fatihah, tuan-tuan. Allah Ta'ala mustajabkan doa. Ada satu tok guru pondok di Bagan Datuk, Perak. Lama dulu ni. Mustajabnya dia, tuan-tuan. Anak-anak umur 4 tahun tak boleh bercakap. Lidah keras, tak boleh cakap. Orang mak bapak dia bawa, Ustaz, anak saya ni tak boleh bercakap, tolonglah jampi sekejap. Dia jampi apa, tuan-tuan? Dia buka mulut, dia ludah. Ludah dalam mulut budak tu, balik bercakap budak tu. Allahu Akbar. Ni wali, tuan-tuan. Cuba suruh ustaz zaman sekarang. Ustaz, anak saya tak bercakap, tolonglah Ustaz. Buka mulut. Tui. Jangkitan virus tu budak, tuan-tuan. Seminggu kat hospital. Tak jangkitan tikus ke apa, tak tahu lah Ustaz. Ni nombor 1, doa mustajab, rahmat daripada Allah. Yang kedua, apa dia? Rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala berikan kepada kita keluasan ilmu, keluasan rezeki. Allah bagi rahmat. Yang ketiga, apa dia makna rahmat? Rahmat ni, tuan-tuan, pertolongan Tuhan. Yang kita sebut maunah, pertolongan Tuhan. Allah bantu kita. Yang keempat, rahmat itu bila? Ni dia. Kadang-kadang rahmat itu Allah Ta'ala turunkan waktu kita nak mati. Waktu nak meninggal, Allah bagi rahmat. Berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Bila Siti Aisyah dengar Nabi cakap macam itu, Nabi cakap apa? Nabi kata, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Siti Aisyah kata, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Kalau begitu, mati. Mati ni jumpa Allah. Mana ada manusia suka mati? Adalah masjid ni yang suka mati? Jom mati. Tak ada, tuan-tuan. Seorang pun tak angkat tangan. Maknanya, adakah kita semua benci jumpa Allah? Siti Aisyah dah takut. Siti Aisyah takut. Saya pun takut mati. Adakah Allah tak nak jumpa saya? Laisa zalika, kata Rasulullah. Aisyah, bukan macam kau faham. Tuan-tuan, di antara sebab Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah, salah satu sebabnya Allah Maha Bijak. Disuruhnya kahwin dengan Aisyah sebab Aisyah ni muda. Nabi dah wafat berpuluh tahun, Aisyah masih hidup untuk menyampaikan ilmu kepada orang. Itu hikmah dia tu.
Jangan tuan-tuan faham apa gatal Nabi ni kahwin dengan orang muda, dia dah tua kahwin dengan budak. Jangan cakap macam itu. Allah yang atur perkahwinan ini. Dengan sebab kahwin dengan Aisyah, Nabi wafat, Aisyah masih hidup. Berpuluh tahun dia masih hidup selepas Nabi wafat. Berapa ribu hadis dia ajar pada orang. Nombor 2, Aisyah adalah perempuan cerdik yang cerdas pemikiran dia. Bila Nabi cakap, dia tanya balik. Dia tanya tu bukan untuk dia, dia tanya untuk kita. Kalaulah Aisyah tak tanya, macam mana kita nak faham? Sebab tu Rasulullah memanggil Aisyah dengan perkataan, ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik. Abang-abang balik nanti panggil isteri, wahai isteriku yang cerdik. Ya muwaffiqah, wahai isteri yang cerdik. Barulah dia seronok. Duduk dalam rumah, isteri hantar teh ais. Macam tahu-tahu je abang dahaga. Ya muwaffiqah. Apa benda tu abang? Itulah, aku suruh pergi belajar, kau bodoh, tak nak pergi. Orang dah cakap jangan sebut bodoh, nak sebut bodoh juga. Aduh. Mulut tu dah biasa bodoh tak habis-habis. Tuan-tuan, ada hikmah dia. Macam ni Aisyah. Maksud hadis ni macam mana? Hidung jatuh, kulit kendur, telinga dah lanjut, mata melihat ke atas. Apa tanda? Tandanya nak mati. Ni nombor 1, hidung dah jatuh. Lepas tu abang-abang balik kan tengok cermin, tak nampak jatuh pun, panjang umur. Hari ni saya tulis dalam Facebook saya ambil gambar selfie, besar pula hidung saya. Saya tengok betul-betul besar ke hidung saya ni. Tengok dalam selfie besar pula. Tu yang saya tulis dalam Facebook saya hari ni. Kamera ni silap ke handphone ni silap ke? Saya tengok betul-betul hidung saya tak ada lah besar benar tuan-tuan. Ya bang, tak ada lah besar mana hidung saya. Dalam selfie nampak benar besar tuan-tuan. Tuan-tuan, hidung jatuh. Nombor 2, telinga jatuh. Nombor 3, kulit kendur. Nombor 4, mata tengok ke atas. Itu nama dia sakaratul maut. Orang yang nak mati, dia akan tengok ke atas. Orang Melayu kita panggil memandang. Bila pak saudara kata, oi, ayah kau orang dah memandang, masuklah. Masuk menantu, cucu, anak masuk. Nak tengok ayah dah memandang ke atas. Mata dah tak berkelip. Tengok ke atas. Itu nama dia memandang. Kalau kita tengok orang mati, itulah rupa dia tuan-tuan. Nak mati. Yang tuan-tuan tengok dalam drama tu jarang benda ni ada. Dalam drama dia boleh bercakap. Tak percaya tengok cerita Hang Jebat 1961. Boleh bercakap lagi. Hang Jebat dengan hang tu. Dia ikat, dia balut dengan kain tu. Jebat buka kain tu. Bisanya tuah. Boleh bercakap. Bisanya Kris Tamingsari ini tuah. Kau cabutlah, kau bukalah kain ini tuah. Apa kata tuah? Janganlah dicabut dulu Jebat. Aku belum puas berbicara dengan kau. Yang kau tikam dia buat apa? Bila nak mati pandai pula cakap, aku belum puas berbicara dengan kau. Hang Jebat bila buka tu boleh nyembang ngang pun mati. Itu drama. Orang nak mati mana ada tuan-tuan, mandang ke atas. Apa dia nampak? Masa itulah rahmat Allah turun. Ni dia rahmat. Rahmat Allah turun pada dia. Allah tunjukkan dia gambaran rumah tempat tinggal dia, maq'ad dia di dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan tengok, waktu dia memandang, dia tersenyum. Silap-silap. Kadang-kadang tangan dia macam nak ambil. Duduk atas katil, tangan macam tu. Menantu tak faham. Menantu turunkan tangan mak dia. Mak ngucap mak. Dia tetap nak pegang. Mak ngucap mak, turunkan tangan balik. Menantu belakang pula tak erti. Mak bela saka ni. Saka apanya ya Allah? Dia nampak nikmat.
Akhirnya tuan-tuan, dia mati dalam tersenyum sebab dia nampak rumah dia dalam syurga. Itulah rahmat. Apa tanda dia? Dahi dia berpeluh. Abang-abang kalau uruskan mayat saudara kita, dahi dia berpeluh, itu tanda dia meninggal dalam keadaan baik. Tak payah ambil tawar lap. Apa-apa pula peluh orang tua ni, tak payah lap tuan-tuan. Tanda dia mati baik. Kadang berseri wajah dia, tersenyum wajah dia, seolah-olah dia suka dengan kematian. Kata Rasulullah, itulah maknanya Allah juga suka berjumpa dengan dia. Cuba tengok yang kedua. Bila matanya ke atas, terbeliak, tenganga, perutnya berombak, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, tangan dia pula menggenggam, seolah-olah dia tak nak mati. Rupa-rupanya pada waktu itu dia nampak rumah dia dalam neraka. Tak nak. Habis. Seolah-olah dia benci dengan kematian. Maka Allah pun benci jumpa dia. Agak-agak tuan-tuan, kita mati A ke kita mati B? Kita nak A. Mati yang A itulah mati dalam rahmat Allah, supaya rohnya dicucuri rahmat. Ada orang tuan-tuan yang bila sakit kita baca surah Yasin. Persatuan Wanita Kumpulan Marhaban dan bacaan Yasin Masjid At-Taqwa, bawa Yasin, dah kata nazak. Bila kita baca Yasin sebelah orang sakit, lagi kuat dia menggeleng kepala. Berhenti orang yang baca Yasin. Ini bela hantu raya ni. Sabar kejap. Dia bukan takut baca Yasin tu, dia geleng kepala sebab kumpulan baca Yasin tak betul tajwid. Yang dibaca tu ustazah guru tajwid Johan Qori peringkat Kuching tu. Kita pula pergi belasah at-tabi'u mal, memang dia geleng kepala lah tuan-tuan. Jadi dia geleng bukan sebab dia nampak azab, engkau baca salah. Sebab itu saya syorkan, kalau kita nak baca Yasin pada orang yang nazak, ambil yang paling betul baca, silakan. Ustaz tolong baca Yasin Ustaz. Cukuplah Ustaz tu baca di hujung kepala orang tua tu. Tak payah kalau baca sampai ke dapur bacanya, bunyi macam-macam. Yang paling betul tu imam, tolong imam membaca pelan-pelan. Panggil yang paling qori tu baca. Cuma bila dah sebut qori, janganlah taranum depan orang nazak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oi, dia tarik betul. Bismillahirrahmanirrahim. Menung orang sakit tu. Ni peringkat kebangsaan ke terbangsa ni? Kadang-kadang yang baca tu pun belasah je nak baca. Dibawanya sekali, janji aku baca. Itu yang bunyi merapu tu. Bunyi merapu baca. Sini rokok dan hil aku nak hisam. Apa je ni? Buruk benar bunyi tu. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Bangun orang nazak tu. Tak jadi mati tuan-tuan. Baik, kalau tuan-tuan nak rahmat Allah ni menyeliputi kita daripada sekarang sampai mati, ada 4 cara. Aduh, tadi 5 ni 4 pula, panjanglah. Wa arba'un man kunna fihi nasyarallahu alaihi rahmatah wa adkhalahul jannah. 4 benda ni siapa yang ada, kata Rasulullah, akan diliputi rahmat, akan masuk di dalam syurga. Man awa miskinan, orang yang jaga orang miskin, orang yang menyantuni orang miskin. Tuan-tuan nak tak dapat rahmat? Santunilah orang miskin. Jangan benci orang miskin. Jangan pandang sebelah mata pada orang miskin.
Layan orang miskin. Kita baju banyak, baju kita banyak, cantik-cantik baju kita, bagi pada orang miskin. Jangan tunggu baju buruk baru nak bagi. Baju zaman DJ Dave, Hel Amir punya seluar, kaki besar ke bawah. Hel Amir pun tak pakai dah, DJ Dave pun tak pakai dah. Kita bersedekah kat orang miskin. Tak kena tuan-tuan. Baru ni saya pergi London dengan DJ Dave. Saya pergi Oxford, dia pergi London 3 hari, lepas tu dia pergi pula ke Perancis pula. Saya tanya, Tok, buat apa pergi sana? Main badminton. Push, 70 lebih main badminton tuan-tuan. Hebat DJ Dave. Segak sehat dia, tak apa rahsia dia tuan-tuan. Saya tengok dia tak pakai pun seluar yang kaki besar di bawah tu. Yang tuan-tuan ada seluar tahun 78 tu, pergi sedekah kat orang miskin terbakar rumah tu, dia pun tak terpakai. Bagilah benda yang terbaik untuk orang miskin. Layan. Ni datang satu orang, dia kata, Ustaz, saya punya jiran Ustaz sudah meninggal, muda lagi Ustaz, 36 tahun sudah mati Ustaz. Anak yatim kici-kici Ustaz. Paling tua Ustaz tak sampai 12 tahun. Loh. Habis tu Ustaz ambillah duduk di sekolah Ustaz, anak yatim Ustaz. Saya kata boleh, bawa dia orang datang. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Ini nama dia ekonomi. Anak kau ambil, mak aku ambil. Oh, pandai. Ini pom-pom minum susu ni tuan-tuan. Bijak nama. Jom tuan-tuan, kalau ada orang miskin di kampung kita, jom sedekah. Kita dalam masjid ada tabung untuk fakir miskin, masukkan jawatan kuasa masjid, ambil duit tabung, bagi pada orang miskin. Berkat rahmat sampai pada kita. Yang kedua, warahimat dhaif. Yang akan dapat rahmat ialah berkasih sayang dengan orang yang lemah, yang uzur. Ni yang datang masjid kita ni, berapa ramai yang uzur. Semayang tak boleh, kena duduk atas kerusi. Kita pun sediakan kerusi untuk dia orang semayang, dapat pahala rahmat. Saya pergi semayang satu surau, jemaah 2 saf, kerusi 3 saf. Saya tertanya-tanya, ni jemaah surau ke jemaah kerusi ni? Kita buat tandas untuk orang uzur, kita buat laluan untuk orang uzur, kita bagi kemudahan untuk orang uzur. Orang macam ini dapat rahmat daripada Allah. Saya ada satu makcik ni, jari dia 2 kena potong kencing manis, diabetes. Bila diabetes, betis dia kena potong sampai ke lutut. Patutlah orang panggil diabetes. Tuan-tuan, sekarang peha dia dah dipotong. Peha. 2 hari lepas dia jumpa saya, Ustaz, kalau dipotong lagi Ustaz, makcik Ustaz. Allah, dia datang jumpa saya, dia minta kerusi roda. Dia kata, Ustaz, makcik ni cuci darah buah pinggang, di sini ada pot cuci darah, dia tak boleh gesel. Bila wheelchair tu, bila dia bawa tu, dia bergesel, takut pot ni rosak. Jadi Ustaz, kalau nak beli pada makcik, janganlah beli yang tolak-tolak tu Ustaz. Habis tu beli yang elektrik tu Ustaz. InsyaAllah, saya kata 2,500. Pergi cari tuan-tuan, jumpa 2,500, hantar kat dia. Oh, senyum seronok, senang nak hemodialisis, senang nak bagi dressing peha ni. Hari ketiga dia datang jumpa saya, bawa kerusi roda dia tu, dengan bangga je datang. Nyemang, Ustaz, nak merasa naik-naik lah. Astagfirullahaladzim. Macam perli aku lah pula. Saya kata, tak apalah kak, kamu jangkitkan saya, bayar ke? Saya pun macam mana ke? Tuan-tuan bayangkan, siapa yang mencipta motor untuk wheelchair tu? Cuba tuan-tuan fahamkan hadis ni betul-betul. Kasihan kepada orang lemah. Mereka boleh mencipta kenderaan untuk orang sakit.
Kalaulah kita ni tak bergaduh, tak berperang, tak berpecah belah, macam-macam benda kita boleh cipta untuk manusia. Tapi yang cipta benda-benda ni semua orang luar, tuan-tuan. Yang negara mereka tak berperang. Perancisnya, Cinanya, Jepunnya. Mereka yang mendominasikan penciptaan benda-benda ini. Macam tuan-tuan pergi ke Jepun lah, tuan-tuan. Tengok tandas dia sudah. Saya duk fikir macam mana orang lumpuh nak basuh berak. Macam mana orang yang kudung tangan nak basuh, tuan-tuan. Hari ni orang cipta tandas macam-macam. Macam kita pergi Jepun. Kalau nak harap pada pipe saja, tuan-tuan, macam mana? Tangan tak ada nak basuh apa? Ni, saya pergi Jepun hari tengok tandas dia orang, Allah. Sampai tak tahu nak tekan. Punya banyaknya tandas, mana satu butang ni, ya Allah. Apa nak tulis, kita tak boleh baca. Kona apa benda kau, tulisan kau. Dia mana ada bahasa Inggeris? Apa kerja? Cubalah. Tekan tuan keluar muzik. Ning nang 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 Doraemon. Oh sudah. Tekan yang kedua, bangun saya, tuan-tuan. Rupa-rupanya mangkuk tu jadi panas. Dia cipta mangkuk untuk musim sejuk. Bila musim sejuk salji, mangkuk sejuk, dia buatkan menjadi panas. Selesa lah. Kita pergi waktu panas, duduk pula melompat kita. Aduh, lama lah pula. Yang saya duk takut, tandas tu ada masa pula, timer dia pula. Buatnya terbuka orang masuk, mampu aku. Dia bukannya kunci dari dalam, dia kunci automatik. Tekan nombor 3 baru betul. Dia keluar paip kat bawah, tokan. Baru betul. Aduh. Itu yang kalau kita bangun, dia tembak ke pintu. Saya duduk dalam tu, saya gelak tau. Saya ni jahat sikit pemikiran. Saya duduk dalam tu. Ini kalau opah-opah datang ni macam mana gamak, tuan. Datang paip tu tembak opah. Opah tu pula lama dah janda menur je opah, tuan. Yang mana faham, tak faham tak, tuan. Yang ketiga, nak dapat rahmat tu apa? Warafa'iq bil mamluk, berlemah lembut dengan hamba-hamba kamu. Dan yang keempat, wa anfaqa bil alal walidain, berbuat baiklah kamu dengan mak bapak. 4 benda ni, tuan-tuan, rahmat turun. Tak usah cerita besar-besar lah, tak usah cerita jauh-jauh, luar-luar, letih, tuan-tuan. Nak dapat rahmat, jaga orang miskin. Nak dapat rahmat, beri yang terbaik pada orang yang uzur. Jaga hamba kamu elok-elok. Jaga mak bapak kita elok-elok. Rahmat akan sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberkati rahmat kepada kita semua. Allah berkati Kuching, Allah memberkati Sarawak dan Malaysia secara umumnya, dan seluruh yang hadir pada malam ini. Allah kurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang luas, keberkatan dalam hidup, dan diterima ibadat kita. Terima kasih Yang Muhammad Datuk, terima kasih Datuk Fadilah YB, semua yang hadir, juga kepada pengarah DBKU kita yang hadir juga pada malam. Terima kasih semua, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.